Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang lepas berjudul Hukum Menggunakan Rawatan Jin, saya telah menerangkan bahawa ia adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang dan boleh membawa kepada syirik. Bukan serta-merta syirik tetapi boleh membawa kepada syirik. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas video itu, sila tonton. Saya ada bagi link pautannya di bahagian description. Di mana description itu, sila exit video ini, tab pada tajuk, ada di situ ya. Baik, apabila kita membicarakan tentang menggunakan khidmat jin, menggunakan khidmat jin ini, ada satu pandangan yang disandarkan kepada Imam Ibn Taymiyah, seorang tokoh yang besar kurun ke-8 Hijrah, wafat tahun 728 Hijrah, bahawa kononnya beliau ini membolehkan penggunaan khidmat jin. Sehingga bagi mereka yang mahu menggunakan khidmat jin, baik untuk tujuan rawatan, perlindungan ataupun apa-apa yang lain, mereka berhujah dengan kata-kata Imam Ibn Taymiyah ini. Baik, mari kita sama-sama menyemak apa kata-kata sebenar Imam Ibn Taymiyah. Sebab pada zahirnya, pada awalnya kelihatan seolah-olah beliau membenarkannya sebab beliau membicarakan secara umum. Tetapi kemudiannya apabila beliau ni yang nak bagi tahu ni. Yang itu tu disembunyikan. Jadi ini kes menukil kata-kata ulama tetapi tidak menukil secara penuh ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita sama-sama mengkaji. Saya sedang merujuk Majmuah Fatawa sekarang ni, edisi dalam Maktabah Syamilah, jilid 13, muka surat 87 dan seterusnya. Okey, di sini Imam Ibn Taymiyah sedang bincang tentang jin, mula daripada beberapa muka surat sebelumnya, dan sampai di muka surat 87 beliau membicarakan tentang menggunakan khidmat jin. Beliau berkata, jilid 13 muka surat 87, wastikhdamul insi lahum, dan manusia yang mempergunakan khidmat jin. Hum di sini merujuk pada jin sebab Ibn Taymiyah sedang bincang tentang jin. Mislu istikhdamil insi lil insi bi syai'in. Ia semisal menggunakan khidmat manusia sesama manusia dalam sesuatu perkara. Semisal. Jadi menggunakan khidmat jin samalah seperti manusia menggunakan khidmat sesama manusia. Ini ayat pertama ni. Kan? Minhum. Okey, kemudian Ibn Taymiyah membahagikan menggunakan khidmat jin ni kepada tiga kategori. Kategori pertama, minhum man yastakhdimuhum fil muharramati. Okey, pertama sekali di kalangan mereka yang menggunakan khidmat jin untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat Islam seperti minal fawahishi waz-zulmi wasyirki wal qawli 'ala Allahi bila ilm. Okay, seperti perkara fahish, perkara yang mungkar, perkara yang kezaliman, syirik dan berkata kepada Allah tanpa ilmu. Wa qad yazunnuna zalika min karamatis salihin. Dan sebahagian orang menyangka apabila adanya sesiapa yang dapat buat perkara-perkara yang salah itu, ia adalah karamah orang-orang yang soleh. Okey, karamah orang-orang yang soleh. Wa innama huwa min af'alis syayatin. Padahal ia tidak lain adalah daripada perbuatan syaitan. Ini kategori pertama. Kategori kedua, wa minhum man yastakhdimuhum fi umuri mubahatin. Kategori kedua adalah mereka yang menggunakan khidmat jin dalam perkara-perkara yang mubah ataupun harus. Imma ihdari malihi aw dalalatin ala makanin fihi malun laisa lahu malikun ma'sumun. Seperti menggunakan jin itu untuk membawa barang. Ada saudagar lah kononnya. Business is doing good, banyak sangat barang nak bawa, macam mana ni? Menggunakan jin. Ataupun menggunakan khidmat jin untuk menunjuk kepada harta yang tidak ada tuannya. Macam mana tu ya? Okey, jadi menggunakan khidmat jin ya. Au daf'i man yu'zihi, ataupun menggunakan jin untuk melindunginya daripada sesuatu bahaya. Jin di sini sebagai bodyguard.
wa nahwi zalika, dan apa-apa lain yang seumpama. Fahaza kasti'anatil insi ba'dihim bi ba'di fi zalika. Dan ini seumpama meminta pertolongan. Ini seumpama manusia meminta pertolongan daripada sebahagian yang lain. Sebagaimana kita minta tolong sesama manusia, kita juga boleh minta tolong daripada jin. Meminta tolong ataupun menggunakan khidmat jin. Okay, so secara zahirnya macam Ibnu Taimiyah kata boleh kan? Okey, saya sambung. Anau asalasus. Okey, kategori ketiga pula. An yasta'milahum fi ta'atillahi wa rasulihi kama yusta'malul insu fi misli zalika. Yang ini mempergunakan jin itu dalam perkara ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, sebagaimana manusia mempergunakan yang sedemikian itu. Apa maksudnya di sini? Okay, beliau jelaskan seterusnya. Faya'murahum bima amarallahu bihi wa rasuluhu wa yanhahum amma nahahumullahu anhu wa rasuluhu. Okay, yang ini kita menyuruh kepada jin apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, dan kita melarang daripada jin tu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jin ada juga masyarakat. Di kalangan mereka ada yang Muslim, ada yang bukan Muslim. Yang Muslim itu pula ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang mengikut aliran ini. Jadi bila dengan jin pun ialah kita pun menyuruh mereka mentauhidkan Allah, menyuruh mereka menjauhi syirik, menyuruh mereka untuk beramal ibadah dan sebagainya, serta melarang mereka daripada apa yang Allah dan Rasulnya ralang. Kama ya'murul insa wa yanhahum wa hazihi. Sebagaimana kita juga manusia ni ada yang apa yang Allah dan Rasulnya perintah kepada kita, dan ada yang apa yang Allah dan Rasulullah larang daripada kita. Wa hazihi halun nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa halun manittaba'ahu wa qatadaw bihi min ummatihi. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berdakwah pada mereka, menyuruh, memerintah mereka kepada apa yang Allah perintahkan dan melarang mereka daripada apa yang Allah larang. Dan ini juga diikuti oleh hamba-hamba Allah yang lain, yang apabila mereka ini boleh berkomunikasi dengan jin, apa yang mereka buat? Mereka duduk dalam kategori ketiga ni. Yang ini menyuruh kepada jin itu apa yang Allah dan Rasulnya suruh, dan melarang daripada jin itu apa yang Allah dan Rasulnya melarang. Wahum afdalul khalqi fa innahum ya'murunal insa wal jinna bima amarahumullahu bihi wa rasuluhu. Muka surat seterusnya. Wayanhaunal insa wal jinna amma nahahumullah anhu wa rasuluhu. Okay, jadi diterangkan sekali lagi ya, sesungguhnya mereka inilah yang sebaik-baik makhluk, kerana mereka ini menyuruh manusia dan jin apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan mereka ini melarang daripada manusia dan jin apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Jadi maksudnya melakukan amal makruf nahi mungkar, baik kepada sesama manusia maupun kepada jin. Okey, jadi tiga kategori ya. Tiga kategori. Pertama, mereka yang menggunakan khidmat jin dalam perkara-perkara yang dilarang. Kedua, menggunakan khidmat jin dalam perkara-perkara yang harus hukumnya, yang mubah hukumnya. Dan yang ketiga adalah menggunakan khidmat jin, macam tak adalah menggunakan sangat. Maknanya bila seseorang itu dapat berkomunikasi dengan jin, dia menyuruh kepada jin itu amal makruf nahi mungkar, sebagaimana apa yang juga dibebankan ke atas manusia ya. Tiga kategori. Baik, saya lompat ke muka surat 89. Okey, muka surat 89. Yang penting ya, kesimpulan yang penting itu, wallazina yastakhdimunal jinna fil mubahati. Okey, yang kategori kedua tadi kan, menggunakan jin dalam perkara-perkara yang mubah. Okey, dan orang-orang yang menggunakan khidmat jin dalam perkara yang mubah, yushbihu
yushbihu istikhdama Sulaiman. Mereka ini mengikuti ataupun menyerupai atau mengikuti sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan khidmat jin. Okay, Nabi Sulaiman kita tahu beliau dapat menguasai jin dan dapat menggunakan khidmat jin dalam kerajaannya tu. Akan tetapi u'tiya mulkan la yanbaghi li ahadi ba'dahu wa sukhirat lahul insu wal jinnu wa hadza lam yahsul li ghairihi. Akan tetapi dikurniakan kepada Nabi Sulaiman itu satu kerajaan yang tidak dibagi kepada seorang jua pun selepas itu, dan ditundukkan kepadanya dan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman itu manusia dan jin. Dan ini tidak dapat diperolehi oleh seorang pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ini beliau menjelaskan ya. Kategori kedua yang kata boleh menggunakan khidmat jin dalam perkara-perkara mubah, beliau menerangkan bahawa itu sebenarnya hanyalah untuk Nabi Sulaiman, tidak untuk orang-orang sesiapa pun selepas daripada Nabi Sulaiman, termasuklah kita. Ya, termasuklah kita dan termasuklah juga Nabi SAW. Beliau seterusnya mengemukakan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana apabila Nabi SAW sedang mengimami solat, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, lalu jin ifrit datang mengganggu solat baginda dan mahu memutuskan solat baginda, sampai terbatal. Lalu Nabi SAW berjaya menangkap jin ifrit itu, dan baginda merancang untuk mengikat jin ifrit itu di salah satu tiang masjid. Lalu baginda teringat bahawa mengikat jin ataupun kontrol jin itu hanyalah khusus kepada Nabi Sulaiman, tidak kepada sesiapa yang lain, termasuklah baginda sendiri. Maka baginda pun melepaskannya. Ya, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ni Nabi Muhammad ni dapat tangkap jin ni, dan jin ni jahat, mengganggu solat. Tapi baginda tetap melepaskan jin tersebut, ya. Bagaimana pula dengan kita, segelintir orang-orang kita yang mengurung jin, menyimpan jin untuk sesuatu khidmat, ya. Ini jin ni Nabi sendiri pun tidak mengikatnya, kerana teringat bahawa mengikat jin, memiliki jin, menggunakan khidmat jin hanyalah khusus kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, seterusnya. Setelah mengemukakan hadis itu, Ibnu Taimiyah menyambung, falam yastakhdim al-jin aslan, dan baginda Nabi SAW tidak pernah menggunakan khidmat jin itu. Lakin da'ahum ilal imani billahi wa qara'a alaihimul qur'ana wa ballaghahumur risalata wa baya'ahum kama fa'ala bil ins. Akan tetapi baginda berdakwah kepada mereka, kepada beriman kepada Allah, dan membacakan Al-Quran kepada mereka, dan menyampaikan risalah Islam kepada mereka, dan berbai'ah kepada mereka sebagaimana apa yang baginda lakukan kepada sesama manusia. Jadi Nabi SAW tidak pernah menggunakan khidmat jin. Walaupun sebagaimana yang saya jelaskan dalam video sebelum ini, baginda SAW pernah berada dalam suasana-suasana yang sangat-sangat, kalau dapat manfaatkan khidmat jin, sudah tentu ia terbaik, ya. Seperti ketika perang Badar, boleh saja minta bantuan jin, sebab Nabi SAW ni seorang yang lazim berdakwah kepada jin. Baginda membacakan ayat-ayat Quran kepada jin. Baginda juga pernah pergi berdakwah kepada masyarakat jin sampai sahabat cari-cari tak jumpa, ya. Hadis sahih Muslim. Jadi ringkasnya dalam bahasa kita, baginda ni kamcing dengan jin, dan confirm jin Muslim. Dan bila-bila masa baginda boleh minta pertolongan mereka dalam peperangan, fitnah yang melanda Aisyah, beliau juga boleh menggunakan khidmat jin untuk tanya apa cerita sebenar. Okey, sebab jin dia boleh communicate dengan qarin.
So jin yang Rasulullah tanya tu boleh tanya kepada Qarin Aisyah apa cerita sebenar, okey. Baginda tidak menggunakan jin untuk merawat orang yang sakit ataupun apa-apa situasi sebenarnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan khidmat jin. Jadi perenggan yang akhir ni, perenggan yang akhir yang di mana yang bermula dengan orang-orang yang menggunakan khidmat jin untuk perkara-perkara yang mubah. Mereka ini menyerupai Nabi Sulaiman AS. Walakin, akan tetapi, yang itu tu. Jadi perenggan ini tidak dikemukakan. Padahal bila kita baca, kita tahu bahawa Ibnu Taimiyah juga tidak setuju tentang menggunakan khidmat jin dalam perkara haram. Sama-sama tahulah tak boleh. Tapi dalam perkara mubah, beliau pun berpandangan tidak boleh, sebab itu hanyalah satu yang khusus kepada Nabi Sulaiman AS. Adapun menyuruh jin itu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan melarang jin daripada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang itu, jika seseorang itu dapat berkomunikasi dengan jin, lalu dia melaksanakan amal makruf nahi mungkar bersama mereka, berdakwah pada mereka, itu adalah sesuatu yang utama. Dan ini khusus kepada yang dapat berkomunikasi dengan jin. Okey? Kita ni sesama manusia pun tak nak bertegur kan, tak nak berdakwah kan, tak nak amal ma'ruf nahi mungkar kan. Tak payahlah nak angan-angan dengan jin pula kalau kita sesama manusia pun tidak mahu melakukannya. Baik, jadi ini yang saya nak jelaskan ya. Bagi siapa yang nak merujuk lanjut, edisi Maktabah Syamilah Majmu' Fatawa jilid 13 muka surat 87, 88 dan 89 tentang pandangan. Memang ya, perenggan awal kata-kata Ibnu Taimiyah tu seolah-olah beliau membolehkannya. Tetapi yang di akhir tu, kalau kita baca sampai habis, di akhirnya tu beliau juga berkata tidak boleh kerana ia adalah sesuatu yang khusus kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Moga-moga dapat menjawab dakwaan ini ya, dapat membersihkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah daripada dakwaan ini. Sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.